Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pertama sekali, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Nur Hamiza binti Bahrain, nombor metrik 234000015, selaku ahli pertama yang akan membentangkan kajian kes tugasan berkumpulan bagi subjek MPU 3452 Integriti dan Anti Rasuah. Tugasan yang akan dibentangkan kali ini ialah berkaitan jenayah berkolar. Jenayah berkolar terbahagi kepada dua. Pertama, jenayah kolar putih yang merupakan topik utama dalam perbahasan tugasan kali ini. Seterusnya, jenayah kolar biru. Suka saya menerangkan terlebih dahulu apa itu definisi jenayah kolar putih. Baik. Istilah jenayah kolar putih mula diperkenalkan oleh ahli sosiologi Amerika Syarikat iaitu Edwin Sutherland pada tahun 1939. Maksud umum jenayah kolar putih ialah jenayah yang tidak melibatkan kekerasan bermotifkan kewangan. Diketahui jenayah kolar putih juga merupakan salah satu jenayah yang kian meruncing di Malaysia kini. Jenayah kolar putih dilakukan oleh golongan profesional di sektor awam dan swasta. Jenayah kolar putih juga ialah jenayah yang dilakukan oleh seseorang terhormat dan berstatus tinggi dalam pekerjaannya. Umumnya, penjenayah yang melakukan jenayah kolar putih ialah dari golongan profesional yang memakai baju putih dan bertali leher. Manakala jenayah kolar biru pula ialah sebarang jenayah yang dilakukan oleh individu dari kumpulan sosial bawahan, menyebabkan kecederaan dan kerosakan harta benda. Seterusnya, saya mempersilakan sahabat saya untuk menerangkan perbezaan antara penjenayah kolar putih dan penjenayah kolar biru secara lebih terperinci. Jenayah kolar putih umumnya tergolong dalam lapisan masyarakat yang lebih tinggi. Mereka tergolong dalam kelas yang dipanggil kelas pertengahan atau menengah atas. Pekerja yang berkolar putih ini ialah pekerja yang bekerja dalam bidang pertanian, profesional atau pentadbiran, undang-undang, politik ataupun kewangan. Oleh itu, jenayah kolar putih ini adalah penjenayah yang bekerja dalam bidang tersebut melakukan jenayah berkaitan dengan bidang yang mereka bekerja. Manakala jenayah kolar biru pula adalah golongan dalam lapisan masyarakat bawahan. Jenayah yang dilakukan oleh penjenayah kolar biru tiada kaitan dengan jenayah kolar putih. Ianya termasuk dalam jenayah seperti pembunuhan dan rompakan bersenjata. Penjenayah kolar putih mungkin melakukan jenayah kolar biru seperti pembunuhan atau rompakan, akan tetapi ia jarang melakukannya atau tidak dipanggil sebagai jenayah kolar biru maupun kolar putih. Ia mungkin dipanggil khusus untuk jenayah mereka. Jenayah kolar putih ini tidak menyebabkan kecederaan badan kerana pada asasnya ia melibatkan pemindahan sumber dalam kebanyakan kes atau harta intelek, tetapi secara tidak langsung menyebabkan kecederaan badan kepada mangsa jenayah. Selain itu, jenayah kolar putih ini dilakukan secara tertutup. Jenayah kolar biru pula sebaliknya. Biasanya ia menyebabkan kecederaan badan dan dilakukan secara langsung ke atas mangsa. Kesan berlakunya jenayah kolar putih ini akan mempengaruhi prestasi kewangan organisasi. Jenayah ini bukan sahaja melibatkan orang yang terlibat, malah ia juga mempengaruhi kewangan negara. Sekiranya jenayah ini berleluasa, ia akan memberi kesan negatif kepada negara dan kemampuan agensi penguatkuasaan undang-undang untuk mengurus kes ini seperti peniaga tempatan atau peniaga asing kurang kepercayaan untuk melabur di negara kita. Selain itu juga, ia membawa kepada peningkatan jenayah di negara kita. Seterusnya, golongan yang melakukan jenayah kolar biru ini akan mengakibatkan pengurangan kualiti dan keselamatan dari segi etika dan juga moral. Kesan daripada jenayah ini adalah runtuhnya etika profesional seseorang individu yang melakukan jenayah kolar biru ini. Ketidakstabilan sosial dan penyalahgunaan kuasa keganasan ini juga antara kesan yang sangat mendalam terhadap diri sendiri,
orang sekeliling dan juga masyarakat. Salah seorang penjenayah berkolar putih yang telah dipilih untuk dikaitkan dengan tugasan kali ini ialah individu yang berlatar belakangkan seorang terhormat. Beliau merupakan Tan Sri Muhammad Isa Abdul Samad, berumur 74 tahun. Beliau dilahirkan di negeri Melaka pada tanggal 14 November 1949. Beliau merupakan bekas Menteri Wilayah Persekutuan dan bekas Naib Presiden Parti UMNO. Beliau mula berkecimpung dalam kerjaya politik pada tahun 1978 kerana pernah memenangi kerusi di peringkat DUN kawasan Lingging. Seterusnya, beliau pernah diberi jawatan berkhidmat sebagai Menteri Besar Negeri Sembilan selama 22 tahun bermula April 1982 hingga Mac 2004. Antara kesalahan bekas pengurusi Felda iaitu Tan Sri Muhammad Isa Abdul Samad adalah menerima wang secara berperingkat sebagai ganjaran kerana membantu meluluskan pembelian sebuah hotel di Kuching, Sarawak iaitu Merdeka Place Hotel dan Suites. Beliau telah menerima wang tersebut daripada ahli lembaga pengarah gagasan abadi berpetis Jenderal Berhad Ikhwan Zaidil menerusi bekas pegawai politik khas Muhammad Zahid Muhammad Arif. Kesalahan dilakukan di persiaran KLCC Kuala Lumpur pada tarikh antara 12 Julai 2014 dan 11 Disember 2015. Kesalahan mengikut Seksyen 16-9A Akta Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM 2009 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 24-1 Akta sama. Antara hukuman yang dikenakan kepada Muhammad Isa ialah penjara 6 tahun setiap pertuduhan, denda RM15.45 juta, dipenjara 18 tahun jika gagal membayar denda. Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Muhammad Nazlan Muhammad Razali menjatuhkan hukuman penjara 6 tahun bagi setiap pertuduhan, menjadikan keseluruhannya 54 tahun. Walau bagaimanapun, Muhammad Isa hanya perlu menjalani hukuman penjara 6 tahun apabila mahkamah memerintahkan kesemua hukuman penjara berjalan secara serentak. Selain itu juga, Muhammad Isa dikenakan denda sebanyak RM15.45 juta atau dipenjara 18 tahun jika gagal membayar denda berkenaan. Untuk mengenali profil seseorang perasuah atau penipu adalah kebiasaannya. Kes ini berkait rapat dengan individu berjawatan dan dihormati. Sebagai contoh, pengarah eksekutif, pengurus dan kaki tangan awam. Seterusnya, orang dalam, dengan kata lain bersekongkol. Sebanyak 65% pekerja syarikat dan 21% bekas pekerja yang terlibat dengan rasuah. Dengan cara lain pula, masa penipuan mendapat panggilan yang menawarkan ganjaran. Seterusnya, penipu meminta butiran peribadi tanpa bukti yang kukuh. Akhir sekali, penipu yang menggunakan taktik cinta untuk menipu wanita bujang. Langkah yang kita boleh ambil untuk mencegah daripada terlibat dengan rasuah adalah: pertama, berhati-hati dengan pujian kerana pujian berlebihan menyebabkan seseorang itu lupa diri. Kedua, jangan membiasakan diri menerima sebarang bentuk keraian dengan mereka yang mempunyai urusan rasmi dengan kita. Ketiga, elakkan perhubungan terlalu rapat dengan pihak syarikat yang mempunyai urusan rasmi dengan kita. Keempat, tolak tawaran atau pujukan secara tegas. Dan kelima, berkawan dengan orang yang jujur dan boleh menasihati serta membimbing kita. Kesimpulan yang kami perolehi daripada kajian yang kami lakukan ialah
Jenayah Kuala Putih dan Kuala Biru merupakan satu jenayah yang tidak boleh dipandang remeh pada masa kini. Jenayah ini merupakan satu perbuatan yang mementingkan diri sendiri dan kerabat sendiri dengan melanggar undang-undang yang dikuatkuasakan. Selain itu, rasuah juga merupakan satu perbuatan yang merugikan rakyat dan negara. Oleh itu, jenayah seperti ini memberi kesan yang negatif terhadap negara, masyarakat dan juga memberi kesan yang mendalam terhadap diri sendiri. Oleh itu, kami sebagai masyarakat Serumpung mengharapkan gejala rasuah segera dihapuskan supaya kita menjadi masyarakat yang berintegriti dan amanah dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan. Setakat itu sahaja kesimpulan yang kami dapat simpulkan daripada video kali ini. Sekian, terima kasih.